wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak yang berada di rumah ataupun di tempat kerja yang kena overtime sekarang ni, sambutlah salam ukhuwah dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, dapat kita bertemu sekali lagi di dalam Lensa MDG minggu ke berapa yang Ustaz? Minggu kelima. Kalau tak silap ya, minggu kelima. Dalam diam tak diam kita dah 5 minggu, 4 minggu lebih nak masuk 5 minggu kita dalam keadaan COVID-19 ni yang sangat-sangat menekan kita untuk kita, senang cakap macam berkurung lah, ibarat berkurung di rumah. Tapi macam mana pun kehidupan harus diteruskan ya. Jadi sekali lagi kita bertemu di Lensa MDG bersama dengan saya Ustaz Jamaluddin Abdul Wahab, Imam Eksekutif Masjid Darul Ghufran, dan juga Encik Nur Hayat Khalil, yang mana minggu lepas dia dah bersama dengan kita. Tetapi kita bawa dia lagi kerana kita rasa tak cukup tips yang dikongsikan. Banyak lagi tips-tips yang ada. Kalau kita lihat kepakaran dia, kemahiran dia, yang mana dia dah jadi mantan, dah dalam usia mungkin dalam 20 tahun lah. Yang mana usianya sekarang ni mungkin usianya kalau kita lihat kepada wajahnya mungkin 31 tahun. Angka yang tidak tepat. Baik. Jadi hari ini kita bawakan lagi bersama Encik Hayat dengan kita untuk kita kupaskan lebih dalam tajuk kita pada minggu ini, iaitu menjadi keluarga Muslim yang produktif. Macam mana kita nak silakan. Tapi sebelum kita mulakan dengan soalan yang pertama, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan sama-sama kalau boleh adakan pen dan juga paper, kerana tips-tips yang akan dikongsikan oleh dua orang pakar ni begitu banyak. Jadi kita nak kena standby. Kalau rasa on the spot nak komen, silakan. Memang komen tu akan ada terus dekat Facebook ni dan ianya boleh diguna pakai dalam masa akan datang. InsyaAllah dia memberi manfaat kepada semua yang melihat, yang menonton nanti. Boleh? Baik. Jadi Alhamdulillah kita seperti dikatakan, diam tak diam kita lagi seminggu ni nak masuk Ramadan. Kurang daripada seminggu ni. Allah. Khamis depan jangan lupa Khamis depan malam dah mula tarawih. Masjid tutup, kadang-kadang orang lupa Ustaz. Kadang-kadang orang lupa bila. Kita pun nak lupa juga. Itulah, hampir lupa. Tapi Khamis malam tarawih mula. Jumaat puasa mula. Jangan lupa pula. Jangan lupa nak bangun sahur, tak puasa, anggap macam hari biasa. Walaupun dalam orang kata circuit breaker, tetapi kita kena juga. Circuit breaker ni selalu bangun pagi makan terus. Itulah. Tapi ni kita kena ingat, hari Jumaat depan kita bangun dalam keadaan 1 Ramadan. Jadi kita tak boleh makan. Kalau terlupa tak apa Ustaz? Kalau terlupa, rezeki masing-masing. Tapi jangan sengaja buat lupa. Walaupun kita circuit breaker, tapi amalan kena teruskan. Kita tak boleh hentikan. Baik, jadi topik yang kita akan bincangkan pada hari ini iaitu menjadi keluarga yang produktif. Macam mana kita nak dalam persiapan Ramadan dalam persiapan Ramadan, dan juga kalau boleh diguna pakai luar Ramadan sekali Ustaz. Bukan sahaja dalam COVID-19 circuit breaker ni, tapi kita nak kalau boleh luaskan lagi selain daripada Ramadan dan juga circuit breaker ni. Jadi soalan yang saya nak tanyakan kepada Ustaz Jamal sebagai pembuka tirai. Kita dah, itulah yang tadi saya katakan, dalam 4 minggu, 5 minggu kita dah bersama dengan keluarga kita. Tak tahu kesannya macam mana, sama ada dia meningkat lagi kasih sayang ataupun tidak. Tapi Ustaz, kita cakap pasal kasih sayang ni, apakah pendapat ataupun pandangan daripada kacamata Islam tentang kasih sayang ni? Adakah dia satu keperluan, satu kemestian yang kita kena berkasih sayang, bukan sahaja dengan manusia, bukan sahaja dengan makhluk Allah yang lain, tapi apa pandangan dari sudut kacamata Islam? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Terima kasih Ustaz Fatah. Tuan-tuan puan, para penonton pendengar yang berada di sana, di luar sana, di mana pun anda berada, sambut salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Tentang kasih sayang ni sebenarnya Ustaz Fatah ya, dia suatu perkara yang kita orang beriman kita sentiasa kena ingat dan dia sepatutnya sentiasa ada dalam diri kita. Sebab kita orang beriman, kita tak lakukan sesuatu kecuali kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mesti baca. Dan kita sebagai orang beriman, orang masjid ke orang tak masjid pun kita tahu kita nak buat apa-apa, nak makan baca bismillah, nak apa baca bismillah. Bismillah yang kita baca nama Allah dan kita akan sebut dua nama Allah ni, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua-dua ni sebenarnya adalah sifat kasih sayang secara umum. Jadi maksudnya sebenarnya kasih sayang ni sesuatu yang semula jadi. Sifat Allah yang Allah memang nak kita orang beriman ni kita buat dan ada dalam diri kita. Cuma persoalan dia, kadang-kadang kita terlupa. Kita terlupa sebab mungkin kita banyak melihat dia dari sudut kita dengan orang yang lain, orang yang di luar daripada sempadan kita. Senang katanya daripada keluarga kita lah. Sebab ni yang saya rasa yang soalan yang saya terfikir juga tentang masalah kasih sayang ni. Tadi Ustaz Fatah sebut dah 5 minggu diam tak diam sampai dah dekat masuk Ramadan ni. 5 minggu ni setiap minggu kita kerja di rumah kebanyakan kita. Selalu kalau kita kerja di luar, waktu kerja berapa jam selalu ada yang 8 jam, ada yang 9 jam, ada yang kurang-kurang 7 jam lah Kalau kita kata dan selalu dulu kita bekerja di luar 8 jam, 7 jam di luar, tak jumpa isteri, tak jumpa anak-anak, kita balik rumah, kita bersama keluarga kita. Mungkin ada nilai kasih sayang di situ. Tapi sekarang ni bila dalam 5 minggu ni 7-8 jam di luar tu dah ganti kat rumah juga. Adakah kasih sayang kita 7-8 jam dengan kat rumah tu dia bertambah ke ataupun dia berkurang? Ini persoalan dia sebab saya yakin dan percaya seperti juga kebiasaan kebanyakan. Saya dapat pandangan, saya dapat mungkin kita katakan juga ada yang mengeluh juga kata. Bila suasana Ustaz Fatah tak tahu macam mana kat rumah kan. Kita kadang-kadang dia jadi tegang, kadang-kadang dia jadi lebih banyak bertengkar, kadang-kadang dia jadi lebih banyak tak tenteram. Yang adik dengan abang, abang dengan kakak, suami dengan isteri, isteri dengan anak-anak, anak dengan ayah, dia boleh saja berlaku. Dan memang mungkin saya tak pasti tuan-tuan ibu-ibu yang berada di luar sana yang dengar ni, pakcik-pakcik abang-abang ada berlaku tak kat rumah tu? Oh, tak ada. Diorang kata tak ada. Pendengar-pendengar kita semua masya-Allah keluarga yang aman, tenteram, alhamdulillah. Tapi itulah dia. Saya rasa tuan-tuan nilai kasih sayang yang kalau kita tengok sepotong hadis Nabi SAW bersabda, hadis yang sangat popular, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya. Itu saudaranya. Apatah lagi kalau keluarganya sendiri. Al-aqrab fal-aqrab, yang dekat bahkan yang lebih dekat. Itu yang diperintah sebenarnya. Jadi sekarang ni saya rasa kita nak kena tengok dengan teliti. Ini dia persoalan ni. Itulah, jadi kita sesama kita sendiri kita nak kena semak balik jumpa isteri, tanya macam mana agaknya 4 minggu ataupun 5 minggu yang sebelum ni, sekarang macam mana keadaannya, masih sama ataupun makin intim ke. Kalau kita tak self check, kadang-kadang kita tak tahu. Betul tak? Nanti kadang-kadang kita rasa macam kita ni macam syok sendirilah kat rumah. Kita layan anak tapi kadang-kadang kita tak perasan anak kita rasa macam alamak, ayah ada kat rumah macam bosan tak terjaga, kerja sama je. Jadi semua kita nak kena self check. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi saya katakan, kalau sekiranya ada soalan berkenaan dengan topik yang kita bincangkan pada hari ini, boleh letakkan di komen dan insya-Allah semampu mungkin insya-Allah kita akan cuba kongsikan dan kita akan discuss dalam Lensa MDG pada hari ini, insya-Allah Okey Ustaz, mungkin saya boleh tambah tentang sudut amali lah dalam konsep berkasih sayang first of all, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama saya ingin nak mengucapkan terima kasih kepada semua jemaah dan followers Masjid Darul Ghufran, dan saya baru dapat tahu yang siaran kita ni ikuti oleh ikhwan dan ikhwat dari Surabaya dan
daripada Indonesia. So sekiranya masih mengikuti hari ini, Assalamualaikum, salam ukhuwah kami dari Singapura ke Indonesia. Okey, berbalik kepada soalan pertama tadi, konsep berkasih sayang. Sepatutnya diorang cakap kalau kita lebih lebih bersama tu, kasih sayang tu akan menjadi lebih kuat. Jadi saya rasakan ada masalah-masalah root cause yang mungkin belum diatasi, yang perlu diatasi, yang bakal menyebabkan pertegalahan, pergaduhan, pertengkaran kerana masalah tu sudah ada tapi tidak diatasi. Jadi saya nak syorkan kepada jemaah, sekira anda mengalami masalah-masalah tersebut, sama ada masalah komunikasi, masalah financial, jumpalah dengan pakar supaya masalah tu dapat diatasi. Tak bermakna kita ni dalam perintah circuit breaker tiba-tiba kita jadi bertelaga. Saya tak rasa bertelaga tu datang dengan secara sendirinya. Jadi saya ada sedikit tip untuk mungkin mitigate atau mengurangkan pertegalahan itu Okey, nombor satu sekali. Ni yang penting ni. Jadi tuan-tuan perempuan nak kena fokus. Nombor satu, okey. Tunjukkan rasa hormat. Sama ada pada isteri, pada anak, anak pada bapa, bapa pada mertua. First and foremost, dia punya basic foundation is tunjukkan rasa hormat. Okay, demonstrate respect. Kerana respect akan menjana perbuatan-perbuatan atau behavior-behavior yang lain. Dan bila respect tu dah ada, secara otomatis kita tak akan buat nombor dua ni. Saya panggil triple K. Jangan kritik, jangan condemn, jangan komplain. Kalau dah ada respect, saya tak rasa saya akan kritik ustaz kerana kesalahan yang paling kecil sekali. Pasal tak masukkan baju tu dalam baldi yang sepatutnya, atau gantung tuala tu sengit. So mungkin this is something quite synonymous dengan ada orang yang mungkin very disiplin atau mempunyai ahli keluarga yang disiplin. This is where kita bertolak ansur. Tapi harus ditanam dengan nilai-nilai hormat dulu. Tapi kadang-kadang ada orang kata, macam mana saya tak marah ustaz? Dah banyak kali cakap, dah berulang-ulang kali. Tu. Then ahli keluarga yang telah ditegur tu, dia pun harus tunjukkan respect kepada nasihat yang telah diberi. Dah ada nasihat berapa kali mesti tak dengar juga. Then itu seolah-olah macam dia mengingkari rasa hormat yang telah ditunjukkan. Tidak menghargai. Jadi itu yang saya nak masuk poin 3 ni. Tunjukkan rasa penghargaan. Kalau sudah ditunjukkan, mungkin kasih penghargaan. Terima kasih kerana menunjukkan cara yang sebetulnya macam mana saya harus lakukan benda ni. Okey, kalau sudah ditunjukkan cara tu tapi masih tak buat lagi, tanya lagi. Tapi janganlah berkali-kali. Tu macam nak kena pergi poliklinik cek telinga sikit. Alright, so boleh saya teruskan tak? Boleh. Okay. Tadi yang 3K tadi apa tadi? Jangan kritik, jangan condemn, jangan komplain. Jadi 3K. Okay. Dan nombor 3 tadi saya cakap beri penghargaan. So tengok kadang-kadang untuk isteri yang bekerja tapi sekarang kena work from home, you have to see dia ada 2 tugas. Satu tugas pejabat, lagi satu tugas rumah. Kalau dulu sekurang-kurangnya dia boleh take breather dekat pejabat 8 jam, kalau lepas dia penat pun dia boleh pergi pantry, buat air, relax sikit. Sekarang susah tak? Lepas dia buat kerja pejabat, lepas Zoom meeting, kena masak untuk suami, kena basuh baju, kena jemur baju, kena setrika baju. This is where I see kalau yang boleh bantu.
Tapi saya tahu certain suami mungkin macam saya juga, skill menggosok tu memang tak ada. Kalau gosok jangan cakap satu line, 5 line boleh keluar. So this is where perundingan tu harus dilakukan lah. Tip yang selanjutnya, be a good listener. Sekiranya kalau anak kita got issue, duduk, bincang, dengar. Bukan duduk, bincang dan beri arahan. Condemn ke. Itu yang saya cakap, yang 3K jangan buat tu. Dia kena tell me what happened. Lepas tu gigit lidah anda, kalau berdarah pun tak apa, jangan cakap apa-apa dulu. Dengar. That's why be a good listener. Okay. Kebanyakan orang ada 2 telinga kan? Betul. Tapi 1 mulut. Tapi kita lebih pakai 1 mulut ni lebih daripada 2 telinga ni. Jadi terbalik pula. Betul. Okay. Saya ada 3 more, Ustaz. Kalau seseorang tu lakukan kesilapan, jangan jatuhkan air muka dia. Walaupun dalam keluarga sendiri. Let the other person save face. Kadang air muka kita adalah salah satu maruah atau harga diri kita. Jangan marah suami atau isteri atau tegur suami isteri depan anak-anak. Kalau anak-anak pun, kalau you boleh pull them one side individually, jadi anak-anak lain tak tahu. So gunakan waktu itu untuk memelihara maruah mereka walaupun diorang masih kecil. Dan I think diorang bila dewasa, they will treat you the same. Kalau ada apa-apa yang ayah buat kesilapan, can I speak to you in private? Jadi kita pun tak terkesa, alamak anak saya tegur saya depan orang. Malunya saya. Seolah-olah saya ni tak berharga. Jadi tak adalah bertelaga tu kan. Okay, the last tu, buat orang lain berasa penting. Sama ada kecil, besar, tua, muda, make them feel important. Dengan apa? Tunjukkan penghargaan, bantu, jangan triple K. Bila kita lakukan yang tip-tip awal tadi, straight away dia akan menjurus kepada tip ni. Dan finally sekali Ustaz, luahkan rasa sayang dan rasa apa tadi, devotion Ustaz? Kesetiaan. Ya. So this is the 7 tips lah untuk mengerat, mengukuhkan rasa kasih sayang di tengah-tengah perintah circuit breaker ni sekarang. Saya harap ia akan dapat membantulah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Itulah, saya rasa memang betul. Cuma yang terakhir tu, nak lafazkan kadang-kadang susah juga tu. Nak lafazkan rasa cinta kasih terhadap isteri, pasangan kita. Pasal contohlah orang dah kahwin 10 tahun, 15 tahun. Dia kalau nak cakap, kita balik yang I love you yang. Isteri kita pun tengok kita macam, awal-awal kahwin setahun je, lepas tu 9 tahun senyap. Tak lafazkan pun. Ni tiba-tiba lafazkan balik. Ni dah kenapa ni? Kan? What have you done? Dia tu nak kena self check betul. Dia buat something. Dia apa nama dia, istiqamah ataupun tidak dalam konsisten ataupun tidak dalam melafazkan rasa cinta. Baik, sangat menarik sekali. Itulah mudah-mudahan dengan tips yang diberikan tu dapat kita amalkan untuk mendapatkan keluarga yang bahagia. Itu memang sangat penting sekali. Kerana kalau kita tak bahagia dekat rumah, kita keluar pun kadang-kadang terbawa stres-stres kat rumah tu, bawa ke kerja pula stres, balik makin stres, makin bertambah-tambah lagi. Jadi dalam keadaan gini ni, kita nak jadi orang kata tu insan ataupun seorang Muslim yang terlalu produktif dalam keadaan, tak kisahlah kat mana-mana, dekat rumah ke ataupun dekat kerja sekalipun. Jadi bila kita cerita tentang produktif Muslim saya, kita tengok ada ke anjuran Islam untuk apa diri kita ni untuk menjadi produktif? Ada ke Ustaz? Ya. Mungkin ada kaitan juga sememangnya dengan apa yang tadi Cik Hayat sebutkan. Dari sudut kita kena ambil langkah-langkah yang bersungguh-sungguh, dan langkah-langkah tu kita kena dilakukan lebih awal lah.
untuk kita capai sesuatu yang lebih baik. Dan tentang masalah produktif tu memang dia akan terhasil bila kita buat perancangan awal kan, kita buat satu tindakan yang awal. Dalam Islam ni sebenarnya memang agama kita, kalau kita tengok ayat yang pertama Allah SWT turunkan dalam Al-Quran ayat Iqra. Iqra maknanya baca. Kenapa suruh baca? Supaya kita ada ilmu, supaya kita tahu. Bila kita tahu, bila kita ada ilmu, kita buat sesuatu yang lebih baik. Maknanya supaya kita ni produktif. Supaya kita tidak duduk di takut lama di situ saja. Maknanya sebenarnya Islam ni memang agama yang memang asas dan dasarnya mengajak kita supaya kita, maknanya kita buat sesuatu yang boleh meningkatkan nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai kita kata kasih sayang tadi, nilai juga kebersamaan dan juga meningkatkan kita punya motivasi. Hasil dalam kehidupan kita, hasil dari segi kita punya keagamaan, keduniaan dan sebagainya. Dan saya rasa selalu kita mungkin pernah dengar hadis yang popular, dan hadis ini juga dibawa dalam bentuk kata-kata ataupun satu formula yang selalu disebut hadisnya, man istawa yaumahu fahuwa maghbun. Siapa yang sama 2 harinya maka dia orang yang tertipu, dia orang yang rugi. Hadis ini walaupun hadisnya lemah sebenarnya, hadis yang memang hadis yang dikenali, hadis yang ada kelemahan, tapi hadis yang seperti ini ramai para ulama sebut dia ini makna dia memang betul. Walaupun dia lemah dan ada banyak ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya yang dia membenarkan maksudnya macam tu. Siapa yang sama 2 hari ini memang dia orang yang rugi. Wal asri contohnya, demi masa manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang tertentu yang beriman, yang beramal saleh, yang produktif, yang berpesan-pesan seperti kita lakukan kan. Kita usahakan. Jadi maknanya tuan-tuan, itulah saya rasa Ustaz Fatah, kita ni sebagai orang Islam sebenarnya dan sepatut-patutnya kita lah yang paling usaha dengan lebih gigih. Usaha, dan sekarang ni kita sedang cakap ni kita nak usaha lebih fokus dalaman kita. Dalaman kita ni maksudnya yang lebih dekat dengan diri kita. Mungkin selama ni kita usaha dekat pejabat banyak. Jadi kita punya kesan nampak di luar. Tapi kita lupa bila dah 4-5 minggu ni kita kata tadi, rupanya masya-Allah kalau kita buka tanya pada mungkin penonton-penonton, mungkin yang pendengar dekat luar sana katnya banyak lagi hal ehwal yang telah berlaku tu. Jadi ini yang kita nak usahakan. Mudah-mudahan kita nak lakukan dengan lebih, orang kata apa, menjuruskan dengan lebih fokuskan pada perkara dalaman tadi, keluargaan tadi. Betul, tu memang sangat menarik tu tadi bila Ustaz Jamal sentuh tentang wahyu yang pertama, ayat yang pertama turun Iqra, disuruh baca. Jadi kalau kita baca, kita tak amalkan, dia jadi ilmu pengetahuan sahaja. Tapi kalau kita amalkan, dia jadi ilmu yang bermanfaat. Jadi itu yang sangat penting, bila kita dah tahu ilmu tu, kita amalkan. Itu yang sangat penting lah. Tapi dari sudut tu dari sudut kacamata Islam kan. Dari sudut Encik Hayat pula sebagai pakar motivasi. Selalunya kalau kita nak cakap dengan orang, nak jadikan orang ni sebagai orang yang produktif, apa nasihat yang kita boleh berikan kepada mereka? Okey, dia ada beberapa ciri lah Ustaz ciri yang paling penting sekali dan kita pelajari daripada kejayaan Islam, menyerantau sampai ke Eropah. What is that ciri yang ada dalam tentera Islam waktu tu? Disiplin. So in order for us to be very productive, prinsip disiplin tu tak boleh lari. Dan dalam arti kata apa? Disiplin with our routines. Kalau kita dulu pergi ke pejabat waktu mungkin kita keluar rumah 7.30 dan sampai ke pejabat 8.30, saya syorkan sekiranya sekarang kerja kat rumah you keep to your routine, jangan ubah. Walaupun anda tak perlu naik bas, MRT atau naik kereta. So macam saya selalu praktikan, bila di rumah tu there is a certain time saya dah mula on my PC. Macam pukul 8 I will have my breakfast, because summer time juga bila saya sampai pejabat. Saya sampai pejabat selalu 7.45 sampai pukul 8. Jadi the same time saya dah duduk di meja makan bersama keluarga dan saya have my coffee.
and my breakfast. Jadi saya tak ubah, waktu tu sama. Jadi bila 8.30 saya dah mula lakukan kerja. That's the discipline that I meant for. Some people pula bila kerana kerja di rumah, mereka feel relax lah, tak payah tukar baju pun tak apa. Dengan kain, kalau orang cakap kain gombang dengan kain, dengan baju yang mungkin ronyok, dengan itu juga dia mulakan kerja. Saya rasakan you kena pisahkan boundary social dengan kerja. Awak tak boleh campurkan, because kalau awak campurkan, macam sekarang ada laptop, you take your laptop dekat you punya katil. Sebaiknya saya syorkan choose a right spot kat rumah tu. Meja yang mana, mungkin beli satu meja kecil kat corner mana, itu adalah boundary kerja. Jadi bila anda step di boundary tu, secara otomatis psychologically anda telah berada ke tempat kerja. Saya punya style Ustaz, sekarang mungkin kat rumah kita tak payah pakai kemeja untuk ke boundary kerja kan. Saya masih pakai t-shirt kerana sekarang musim panas. Tapi saya lakukan ni, saya akan pakai minyak wangi. Minyak wangi kerja saya, dan sense daripada smell tu, dia akan merangsang minda saya sekarang pada mode kerja sekarang. Itu yang saya lakukan. Saya macam mana pun pagi, sometimes isteri saya nak pergi office ke? Tak, I'm going to work. Okay, tapi saya nyalakan saya punya mode on tu, switch on switch saya tu dengan memakai minyak wangi. Tapi anda boleh pakai apa sajalah. Kalau nak pakai topi ke, nak pakai apa, terpulang. Okay, itu nombor satu. So, discipline with your routine. Nombor dua, saya nak ulang apa yang kita mention last week. Prepare and plan your schedule. Really, I can't say anything more important than this. Then prioritize. Ustaz, kalau rasa-rasa, there are some days in the week yang kita betul-betul perlukan deep thinking punya work. Kita tengah buat konsep paper ke apa, kita tengah buat proposal, kita tengah buat presentation planning untuk MMB ke apa. There are times dalam seminggu tu kita kena buat kerja tu. Sama juga bila kat rumah pun kita kena allocate that time bila tu, pagi atau petang. Kalau saya pagi, kerana saya tengah fresh sekarang, idea pun banyak. Kadang-kadang idea sebelum nak start dah ada. Dah pakai minyak wangi, dah makan, dah minum kopi, dah idea tu dah meluap-luap. Jadi kita nak kena seize that opportunity, pasal kita punya idea tu dah banyak. Cepat-cepat. Pasal apa? Once idea sejuk, terlupa. Hilang. Amal hilang. Kalau bahasa Tamil cakap. Okay, so prioritize your task di mana anda perlukan deep working. Bila kena buat kerja admin, maknanya balas-balas email semua. Dan ia berbalik kepada last week yang kita cakap, mana satu important dan mana satu urgent. Okay, once kita prioritize tu, dan make sure juga kita bila kerja di rumah ni, kita jangan macam duduk di gua. We still need to communicate dengan colleagues kita yang also duduk kat rumah. Diorang pun kadang-kadang sunyi juga. Jadi yang ada WhatsApp atau yang ada link, yang ada Skype, make sure continue to Skype your friends. So seolah-olah anda check diorang ni masih bernapas ke tidak ni. Okay, nombor 3, control your distraction and interruption. Ni sama ada panggilan telefon ke atau WhatsApp yang tak penting ke, update on COVID ke apa. Update on COVID important but not urgent. Kita boleh check nanti. Dan kita boleh letakkan masa mungkin 10 minit sebelum lunch time kita, which is maybe 12:30, ikut waktu yang kita selalu makan, baru kita check tentang COVID update. Tak perlu check every minute. Okay, nombor 4, saya rasa ini sangat-sangat penting dan banyak kita tak buat. Share your schedule with your family of what task you have. Sometimes kita ada Zoom meeting, ini very important. Lepas tu suddenly your kid suruh you tanyakan sesuatu and you can't answer them. Kenapa? Dia tak tahu yang you ada meeting penting.
Cuba you dah susun meeting tu, you update your family members, then you dari papa ada meeting dengan Muiz ke apa pukul 3 petang, then everybody knows. And secara otomatis saya rasa our family won't disturb us. Dan kita boleh kurangkan interruption waktu tu dan meeting kita akan berjalan lebih produktif. Last but not least, be responsible. Saya tak boleh cakap apa yang lebih penting dari be responsible and be accountable, kerana setiap production of kerja yang kita lakukan tu kita harapkan menjana rezeki yang berkah untuk keluarga kita daripada kerja yang amanah. So I can't say more important than that. So ini adalah 5 tips yang saya harap dapat membantu kita berusaha kepada menjadi seorang Muslim, pekerja Muslim yang produktif. Sangat baik tu. Memang yang nombor 5 tu sangat penting tu, amanah. Amanah kita sebagai orang Islam, memang kita kena jaga amanah kita. Amanah kita sebagai petugas kerja, sebagai seorang bapa, sebagai seorang isteri. So semua kita nak kena jalankan amanah tu dengan baik. Pasal memang setiap apa yang kita lakukan tu ada amanah dia, ada tanggungjawab yang kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi tu memang sangat penting lah. Dan Alhamdulillah kali ni memang saya rasa tak ada orang nak kasih soalan, pasal memang diorang nak dengar tips-tips dari sudut ukhrawi dan juga tips-tips dalam menjalankan amanah, dalam mencari kebahagiaan di rumah tu. Jadi memang semua tengah semangat tu. Tuan-tuan dan puan-puan kat rumah tu tengah semangat menonton. Tengah betul-betul fokus ni sampai tak tertanya soalan-soalan. Baik. Jadi sekarang ni seperti yang dikatakan tadi, dah dalam 4 minggu kita suasana kita terpaksa duduk dekat rumah, buat kerja dari rumah. Kadang-kala dia akan menimbulkan stres. Ketegangan minda tu dia betul-betul terganggu. Kenapa terganggu? Pasal macam tadi Ustaz Jamal kata pada awal tadi, 7-8 jam, 9 jam kita kat luar, kita boleh ambil Cik Yaman tadi kata kita boleh bernafas, boleh kat pantry, lepas tu ambil minum kopi, buat kopi dan kita rehat seketika lah kan. Tapi ni dekat rumah. Dekat rumah masa kita nak break, itulah anak-anak kita nak minta layan. Lepas tu isteri pula nak kena bila waktu break nak kena masak untuk suami. Jadi kadang-kadang dia akan menimbulkan stres. Sampaikan tak terkawal tak terkawal. Mungkin kita nak cari kebahagiaan rumah tangga dekat rumah tu, sekali tiba-tiba dengan benda ni dia jadi tak baik lah. Sampai mungkin boleh jadi pergaduhan. Mungkin boleh melafazkan na'udzubillah lah dengan lafaz talak ke na'udzubillah. Jadi macam mana Ustaz? Mungkin kita mungkin ada amalan-amalan yang boleh kita mengurangkan stres, tekanan minda kita. Macam mana Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Tentang amalan ni sebenarnya kalau kita balik pandangan saya pada rutin juga. Disiplin yang kita dah disuruh dalam syariat kita, paling basasnya 5 waktu solat. 5 waktu solat ni kalau kita jaga solat ini, dia dah menenangkan diri kita sebenarnya. Kita ambil wuduk, kita bila nak ambil wuduk tu kita dah niat nak menghadap Allah, tinggalkan sekejap kan. Walaupun sekejap tetapi kita hilangkan dan kita fokus dan kita tahu semuanya di tangan Allah dan dia yang melepaskan dan sebagainya. Lepas tu kita solat, kita baca bacaan-bacaan tu semua, ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir lagi, doa lagi. Jadi semuanya tu bagi saya yang pertama paling asas ni kita menjaga solat kita. Kalau kita jaga solat kita dengan baik, insya-Allah saya yakin dan percaya kita akan lebih tenang dan kita akan lebih terkawal lah dari sudut untuk kita orang kata mudah terbawa dengan kita punya tekanan tu tadi. Tapi memang di sana ada juga kita lihat doa-doa contoh dia, doa-doa dan zikir-zikir yang khusus. Yang paling popular contohnya doa yang pernah saya rasa kita kongsikan minggu lepas juga, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu di antara doa yang memang secara spesifik dan kita tahu doa ni sebab penting, maka Nabi SAW baca. Kita boleh sebut dalam bahasa Melayu, ya Allah aku minta lindung denganmu daripada kesempitan, daripada kemurungan, daripada stres maknanya kan. Dan kalau kita tengok sebenarnya ada satu doa khusus kan yang Nabi SAW baca
doa ni untuk membaca Al-Quran. Doa dia agak panjang. Doa ni insya-Allah nanti dalam kuliah kita sesi yang lain kita akan kongsi doa yang agak panjang ni tentang baca Al-Quran tadi. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biadik. Panjang sikit doa ni, tetapi yang menariknya di akhirnya doa tu permintaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, anta ja'alal qur'anal azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Maknanya jadikan Al-Quran yang kami baca, Al-Quran yang kami dampingi itu, jadikan dia sebagai kita kata berbunga, rabi'a qalbi, segar dalam hati, wa nura sadri, dan dia jadi cahaya, dia menjadi pedoman, maknanya petunjuk dalam dada kami, dan jala'a huzni itu dia. Dan Al-Quran ini sebenarnya yang menghilangkan, memergikan segala sedih kita, stres kita semua. Wa zahaba hammi wa ghammi, dan yang menghilangkan semua kesempitan yang kita kata stres dan juga tekanan dan sebagainya tadi. Jadi maka saya kira mungkin secara kesimpulannya ada 3. Pertama sekali, kita jaga solat betul-betul, merangkumi segala itu tadi. Yang khususnya yang kedua, kita baca Al-Quran itu sendiri. Cuba amalkan rutin membaca Al-Quran, insya-Allah. Kalau kita baca Quran pagi, kita baca Al-Quran malam, contohnya ada waktu yang dalam sehari kita cuba, ni waktu-waktu bersama keluarga, lagi baik kita baca sama-sama. Contoh waktu lepas maghrib ke katakan atau sebelum tidur, ambil masa sikit baca dengan sungguh-sungguh dengan keluarga, ada masa. Dan yang ketiga, kita baca amalkan doa-doa yang khusus seperti doa yang saya katakan tadi contohnya, dan ada banyak lagi pun sebenarnya kita boleh lihat, kita boleh baca dalam mungkin rujukan-rujukan yang ada. Paling tidaknya kita baca zikir yang biasa, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita baca selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab kita teringat kan Aisyah bila dalam satu riwayat bila dia marah, Nabi SAW bacakan selawat tu, Nabi SAW baca maknanya baca pegang pada hidung, Nabi SAW baca. Ya Aisyah, wahai Aisyah, ya Uwais, dalam semuanya kan kuli sebut Allahumma ya Rabban Nabi Muhammad SAW, sebut nama Nabi maknanya. Ya Rabban Nabi Muhammad SAW, ighfir li dhanbi, ampunkan dosa saya, wa ighfir li dhanbi wa azhib ghaiza qalbi. Tu keluarkan marah, keluarkan rasa marah dalam diri itu. Wa ajirni min mudillatil fitan. Hilangkan, jauhkan saya daripada kesesatan, daripada keburukan, fitnah-fitnah yang ada di sekeliling, ada daripada diri kita. Bila kita marah, kita buat sesuatu boleh jadi fitnah, jadi ujian yang buruk. Kita minta Allah lindung. Itu dia. Sangat menarik tu. Sangat menarik bila dengar tadi. Itulah kalau kita dapat lakukan, kita nampak isteri kita tengah marah, kita buat macam mana Rasulullah lakukan, pegang hidung. Tapi kalau dalam konteks sekarang ni, kita tengok bila kita buat macam itu, isteri kita lagi lah berang kan. Bertambah marah lagi. Kenapa ni tiba-tiba? Jadi tapi nak kena fahamkan dulu kenapa kita buat macam ni, kerana Rasulullah lakukan terhadap isteri dia. Jadi itu memang sangat penting. Itulah memang orang kata dalam Al-Quran sendiri ada mengatakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir Allah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menenangkan jiwa. Jadi dalam keadaan kita marah, kita pun tahu apabila kita marah tu kadang-kadang kita tertekan. Siapa juga kita cari? Kita berwuduk, kita solat, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang betul lah tadi apa Ustaz Jamal kata. Solat, Al-Quran, amalkan doa. Dan mungkin doa yang tadi yang Ustaz bacakan tadi tu, yang panjang tu, mungkin kita boleh kongsikan juga dengan para penonton. Nanti insya-Allah kita akan siapkan satu poster doanya dan juga maknanya sekali untuk diamalkan. Jadi itu adalah sangat penting lah, sangat baik. Jadi kepada anda yang menonton ni sekarang, nantikan poster insya-Allah dalam masa terdekat, tak sampai seminggu lah. Kerana satu poster nak siapkan bukanlah begitu susah kan. Doa pun dah ada, bukan doa nak dibuat-buat lagi. Doa dah ada, kita cut and paste dan letakkan di dalam poster dan kita kongsikan kepada penonton insya-Allah. Baik. Jadi kepada Encik Ayat mungkin tadi kita cakap tentang stres, tentang apa nak mengawal diri kita. Jadi mungkin ada tips macam mana kita nak mengawal selain daripada yang tadi Ustaz Jamal dah kongsikan, selain daripada solat dan sebagainya. Okey, saya nak tambahlah tentang apa yang Ustaz cakap. Bila kita bekerja di rumah, kita
telah diberi peluang lebih dari apa yang kalau kita bekerja di pejabat. For example, kalau kita rasa marah and we need to cool ourselves down and lari terus solat kat rumah, straight away buat. Kalau dekat pejabat yang especially bukan bekerja dengan lingkungan organisasi Muslim, orang akan terperanjat, kenapa ni? Apa dah jadi? So kita telah disediakan dengan peluang yang amat baik. So tiga benda, solat, doa, Quran. Okey, bagi isteri-isteri yang mungkin yang tengah masak atau kena masak, dalam menyiapkan atau membasuh beras tu, straight away dah boleh doa. Ya Allah, sejukkan hati suami saya atau hati anak-anak saya, lembutkan hati anak-anak saya supaya mereka menjadi insan yang bertakwa, beriman. Jadi dengan mendoakan dalam penyediaan makanan tu, straight away dah menjadi satu permintaan kepada Allah. Dan apa lagi? Doa untuk family. Rabbana hablana min azwajina wa zuriatina. Tiap-tiap kali kita berdoa, kita akan baca doa untuk keluarga. Jadi kita telah diberi peluang ni. Kenapa kita tak really seize peluang tu? Dan dalam kesempatan ini juga, jemaah boleh jemaah 5 waktu sekali. Kalau dulu kita dapat jemaah Maghrib, Isyak, Subuh, sekarang kita boleh jemaah 5 waktu dan insya-Allah dengan kedatangan Ramadan dengan tarawih sekali kalau keadaan masih sama waktu ini. Itulah yang saya dapat kongsikan apa yang Ustaz Jamal katakan, kita harus cuba extend apa yang kita ada ni, solat, doa, Al-Quran. Dan sambil kita tengah buat computer work apa, siapa yang stop kita daripada memasang bacaan-bacaan Quran on the background? Yes, betul. Kalau tempat kerja cuba, then your bosses akan lihat, kenapa ni? Akan menjadi sedikit janggal. Tapi sekarang kalau di rumah, you boleh pasang pun. Jadi menjadi satu rutin kebiasaan. Itulah yang sedikit saya ingin nak tambah daripada apa Ustaz Jamal yang telah nyatakan. Saya tertarik dengan yang saya sebut tadi lah tentang kita buka bacaan Al-Quran dan sebagainya tu. Sebab kalau tak silap saya, memang dari sudut psikologi dia ada beri kesan ya. Semasa saya ingat ketika saya ambil pengajian psikologi dulu, kita ada buat satu praktikal pun. Dia ajak kita masuk dalam macam dewan, kata dia suruh duduk, pejam mata, kemudian dia mainkan, ada muzik dia dan sebagainya. Jadi memang bunyi-bunyian ni juga dia memberi kesan kan. Jadi lebih baik kalau kita bunyikan tu ayat Quran, ataupun kalau bukan ayat Quran pun mungkin zikir-zikir kan. Sekarang ni ada dengangan lalunan zikir kan dan sebagainya. Dan diharap dengan praktik-praktik ini dia akan menenangkan, meredakan ketegangan dan menjalinkan kasih sayang antara semua ahli keluarga lah, diharapkan insya-Allah. Mudah-mudahan dengan tips yang dikongsikan dari sudut apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita dapat amalkan tips-tips yang diberikan tu, kita insya-Allah kita akan jadi productive Muslim. Insya-Allah. Mudah-mudahan lagi-lagi nak masuk Ramadan ni, bukan kita nak lepaskan Ramadan begitu saja. Rugi, memang rugi. Memang orang kata setiap tahun memang ada Ramadan, tapi kita tak tahu sama ada kita bertemu lagi ataupun tidak. Ya, jadi insya-Allah kalau ni kurang daripada seminggu kita dapat bertemu Ramadan, kita rebut peluang ni, kita kerja kat rumah, kita beramal kat rumah, semuanya dekat rumah. Tak perlu nak keluar dah. Memang dah ni satu nikmat yang diberikan. Dekat situ kita bekerja, dekat situ kita beramal. Itulah dapat lagi pula kita beramal dengan keluarga. Lagi seronok, lagi orang kata lagi sejuk rumah tu. Gandaan peluang. Ni peluang memang nikmat yang Allah beri ni. Walaupun kita nampak apa ni kita tak boleh keluar nak pergi shopping, tak boleh Ustaz. Shopping mall kalau pergi pun tak banyak kedai buka. Jadi kita duduk rumah.
kita sembang dengan isteri, tanya apa kita nak, ayat apa yang kita nak baca malam ni. Itulah macam tadi Ustaz Jamal kata, kita nak kena banyak membaca Al-Quran. Kepada lelaki yang berada di sana, ambil peluang ni, kerana inilah tahun ini, peluang ini anda diberi peluang untuk menjadi imam tarawih dekat rumah. Jadi jangan lepaskan peluang. Jangan rasa takut. Imam sahaja, maksudnya solat seperti mana kamu solat. Cuma kat belakang tu ada orang. Jadi bawa aja, pimpin aja. Amalkan ayat-ayat Al-Quran semua. Kalau boleh ambil yang mudah. Kalau susah sangat, takkan orang nak bawa surah Baqarah kan. Takut isteri pun kat belakang, anak-anak kat belakang, bila ayah aku nak habis ni. Walaupun ada peluang kat rumah, memang kalau kita buat kat masjid, dia ada masa limit lah kan. Tapi kat rumah tak ada limit. Jangan dia bantai semua satu Quran satu malam. Tu nak kena berpada-pada. Jadi kita nak masuk Ramadan ni mungkin lah mungkin terakhir Ustaz dan juga Encik Hayat, 2 minit kata-kata semangat untuk kita nak memasuki bulan Ramadan. Jadi silakan Ustaz. InsyaAllah. Saya rasa apa yang tadi Ustaz Fatah sampaikan itu sebenarnya adalah kata-kata semangat yang penting. Maknanya kita tukarkan dia. Saya rasa ni satu mungkin motivasi juga. Suasana yang kita nampak sempit, yang kita nampak stres ni, tapi kita tukar dia seperti yang kita sebut tadi. Ini rupanya peluang. Peluang tadi kita bersama keluarga, peluang lebih banyak masa, peluang lebih menggabungkan amal ukhrawi dengan amal kerja duniawi kita. Jadi kita boleh jangkakan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang sangat istimewa. Dan ambillah peluang ini. Mungkin ini satu hikmah yang paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala memang nak takdirkan ia berlaku pada kebanyakan kita. Insafkan diri kita dan ambil peluang ini sebagai hikmah yang lebih besar tadi, dan insya-Allah mudah-mudahan kesan dalam diri kita dan keluarga kita tu lebih nampak pada tahun ini, insya-Allah. Mudah-mudahan, insya-Allah. Saya mungkin ada last word untuk minggu ni. Saya sokong apa yang Ustaz nyatakan. Ini yang orang cakap bencana menjadi satu peluang untuk kita. Blessing in disguise. Jadi gunakanlah peluang yang Allah dah kasih kat kita ni untuk kita perbaiki diri kita secara peribadi dan juga secara family. Dan sama-samalah kita membimbing satu sama lain menuju kepada mardatillah. Dan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita, menjadi lebih produktif, dan sekiranya Allah angkat wabak ni keluar, kita akan menjadi seperti orang baru, seperti macam balik haji lah. Jadi kita tidak terkesan kerana produktif kita telah berlaku dalam cara yang sama. So mudah-mudahan saya doakan pemirsa dan followers Darul Ghufran akan tetap menjadi umat yang produktif, dan mudah-mudahan dapat mendapat ganjaran yang setimpal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Terima kasih banyak kepada Encik Hayat dan juga Ustaz Jamaluddin atas perkongsian yang telah diberikan. Mudah-mudahan kalau rasa terlepas apa yang telah disampaikan tu, boleh lihat kembali tips-tips apa yang telah disampaikan, amalkan dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang lebih baik, ataupun Ramadan yang kali ini yang paling kita ingat kepada lelaki, suami, anak-anak lelaki yang sudah dewasa, rebut peluang untuk menjadi imam tarawih. Ini kerana tahun 2020 lah tahun yang paling manis, yang pertama kali kita menjadi imam kepada keluarga kita. Kepada siapa yang sudah dah lama, orang kata imam mapan lah, dah selalu imam, teruskan. Inilah peluang kita bersama dengan keluarga kita. Rebut peluang ni, jangan kita lepaskan. Jangan kita jadikan Ramadan seperti yang sebelum-sebelum ini. Jadikan Ramadan kali ini lebih baik daripada yang sudah. Mudah-mudahan kita mendapat yang mana dalam Ramadan tu sendiri ada satu malam yang sangat barakah, yang sangat agung, iaitu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mendapat Lailatul Qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita akan bertemu minggu hadapan. Harinya kita belum pastikan lagi sama ada hari Khamis ataupun Jumaat, ataupun kita tukar hari lain, kerana kita melihat kesesuaian
Lebih-lebih lagi Encik Hayat, kerana tadi seperti kita katakan, Encik Hayat orang yang pakar, kepakarannya begitu banyak sekali. Jadi memang kita nak congkel tips-tips lagi daripada dia. Banyak perkongsian yang dia boleh berkongsi dengan kita, yang kita boleh manfaatkan. Jadi insya-Allah kita akan maklumkan kepada anda semua melalui Facebook Masjid Darul Ghufran. Nantikan berita-berita daripada Masjid Darul Ghufran. InsyaAllah kita akan bertemu minggu hadapan. Jangan lupa Jumaat depan mula berpuasa. Jangan jadikan satu alasan untuk kita tidak berpuasa. Baik, jadi dengan ini kita akhiri dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dengan ini kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.